Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبيسير ولا تعسير وتمم بخير. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan kita pada kali ini untuk kita sama-sama hadir di rumah Allah yang mulia ini, dan sudah kita selesai menunaikan solat fardu maghrib. Syukur alhamdulillah. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Tadi hujan lebat, saya ingat tadi saya telefon Haji Dolah, imam kita ni. Sini lebat atau hujan kan? Dekat lagi ya? Tak berapa jelas lah. Macam ni lah. Oh, ini kena pula macam es krim. Macam makan es krim pula tu sampai. Okey, sini okey. Macam ni okey ya? Tak tahu pula, alhamdulillah hujan lebat. Itu rahmat untuk kita pada malam ini, ya. Saya tadi dekat Putrajaya renyah-renyah, ya. Mula nak pakai kereta, saya ingat di KL hujan ni kan. Kalau hujan tahulah keadaan jam, kan. Di pertengahan jalan memang hujan sangat lebat lah. Berhenti sekejap, pasang baju hujan, ya. Kemudian dekat Bukit Jalil kita pakai Max. Bukit Jalil tu memang jam panjang tadi. Nak turun bawah tu panjang. Sampai sini pun jam, kan. Jadi alhamdulillah sempat itu. Teringatlah kita melihat keadaan yang suasana ini merupakan hujan turun macam rahmat dan rahsia Allah Subhanahu wa taala juga, ya. Inna dalam surah Al-Luqman ayat akhir, inna 'indallahi 'ilmus sa'ah. Ini rahsia Allah saja. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala rahsia Allah ialah tentang hari kiamat. Salah satunya rahsia Allah ialah tentang bila ni hari kiamat. Manusia, hamba Allah tak boleh tentu hari kiamat. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak boleh menentu bilanya berlakunya kiamat. Sebab kiamat ini adalah rahsia Allah. Tiba-tiba ada orang menentukan tahun depan kiamat. Tahun lagi satu akan kiamat, tahun 2000 sekian-sekian kiamat. Itu dah sesat namanya tu. Ya? Seolah-olahnya mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh, ya. Bila berlaku kiamat, itu adalah urusan Allah. Yang keduanya, wa yunazzilu ghaitha. Dia menurunkan hujan di langit. Itu rahsia Allah juga. Kita tahu ada ramalan cuaca akan berlaku sekian-sekian, kan, ya. Berlakunya hujan di 1-2 tempat. Allah yang mengatur awan yang bergerak, ya. Meniup angin, tiup awan bergerak, meletakkan air mana-mana nak jatuh. Tadi ramalan cuaca kata satu daerah ini akan berlaku ribut petir dan hujan yang lebat. Ribut petir je tapi tak ada hujan. Itu rahsia Allah. Kadang-kadang tiba-tiba pula berlakunya kemarau. Dulu kata 3 bulan bersedia kita akan kemarau. Tak ada pula kemarau.
Tiba-tiba hujan pula di baling tu. Dia sebelah hujan sebelah lain, tapi yang teruk ni baling kena. Kan? Kita tak tahu. Yang itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia rahsia dia. Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala minas sama'i ma'an fa anbatna bi hada'iqa dhata bahjatin. Adakah seseorang ataupun selain pada Allah ini yang mencipta langit dan bumi, yang menurunkan hujan di langit, katanya. Kemudian dia dari hujan itu dia menumbuhkan tanam-tanaman di muka bumi ini, serta membasahi di muka bumi ini. Allah tanya, tak ada Tuhan selain dia saja yang menurunkan hujan. Kemudian rahsia Allah Subhanahu wa taala yang ketiga lagi, wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui apa yang ada dalam kandungan ibu, arham, dalam rahim. Dia saja yang mengetahui apa yang ada dalam kandungan rahim. Peralatan moden, bila dah dia menjadi janin, boleh tahu itu lelaki ataupun perempuan, kemudian hidup ataupun mati, Allah saja mengetahui. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kamu tidak mengetahui apa yang akan kamu kerja pada esok hari. Kita merancang esok sekian, tapi kita tak tahu apa berlaku besok. Itu rahsia Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kamu juga tak mengetahui di mana ataupun bumi mana kamu mati. Mati dia tak tahu. Itu rahsia Allah. Tiba-tiba salah seorang kita dalam ni, Allah ambil dulu. Kan? Siapa-siapa pun tak tahu dia akan mati. Dan di bumi mana dia mati, ditanam, tak tahu. Dia rancanglah nak mati ni ke bumi kat sini je. Tiba-tiba dia pergi ke utara, mati ke utara. Dia pergi luar negara, mati luar negara. Tanam sajalah ke luar negara tu. Di situ dia mati. Biarlah mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita minta harap itulah. Itulah rahsia Allah yang kita perlu ketahui. Ayatnya dalam surah Luqman, ayat yang terakhir. InsyaAllah pada malam ini kita sambung surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ini ialah tentang cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Tapi dalam ini ceritanya mengenai Fir'aun, ya, tentang kesombongan Fir'aun. Surah An-Nazi'at kita sambung ayat 15 ni lah. Ayat 15 kepada terusnya ayat yang ke-26. Saya baca, tuan-tuan ikut, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadits Musa irnada rabbahu bilwadin muqaddas tuwa. Boleh dengar? Idhhab ila Fir'aun. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka
ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayah al-kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allah nakalal akhirah wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Itu sampai ayat 26. Alhamdulillah. Maksudnya, hal ataka hadithu Musa, adakah sudah datang kepadamu wahai Muhammad berita dari hal Musa, Nabi Musa. Iznada rabbahu, ketika menyeru akan dia Tuhannya, bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah, wadi ini lembah, muqaddasi lembah suci, tuwa di tuwa. Izhab ila Fir'aun, pergilah engkau kepada Fir'aun, innahu tagha, kerana dia melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka, maka katakanlah, mahukah engkau menjadi orang yang bersih? Maka katakanlah, Musa berkata, mahukah kamu menjadi orang yang bersih? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjuki engkau jalan kepada Tuhan engkau sehingga engkau jadi orang yang takut kepadanya, kepada Allah. Fa'arahul ayatal kubra, lalu dia perlihatkan kepada mukjizat yang besar. Ayat ini adalah mukjizat. Al-ayat, ayat-ayat. Ayat ini maksudnya ialah mukjizat. Fakadzdzaba wa 'asa, tetapi dia mendustakannya dan dia mendurhaka. Thumma adbara yas'a, kemudian dia pun berpaling lalu berusaha. Yas'a artinya berusaha. Fahasyara fanada, maka dikumpulkannya rakyatnya dan dia pun menyeru, dia pun berpidato. Faqala ana rabbukumul a'la, dia pun berkata, yakni Fir'aun, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka diseksalah dia oleh Allah, akan jadi pengajaran di hari nanti dan di permulaan. Al-akhirati wal ula. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah menjadi ibarat bagi orang-orang yang ada merasai takut kepada Allah SWT. Itu di segi makna dia. Tuan-tuan hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini sedikit tentang
sedikit peringatan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pada ayat yang ke-15 ini, hal ataka hadithu Musa, apakah sudah datang kepada engkau wahai Muhammad berita tentang Nabi Musa. Bunyi ayat ini adalah pertanyaan. Adakah datang berita kepadamu wahai Muhammad tentang Nabi Musa? Pertanyaan. Ya. Jadi bunyi pertanyaan seperti ini bukanlah kerana Allah belum tahu bahawa berita itu telah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala membuat pertanyaan itu bukanlah bermakna berita itu tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ni. Kenapa sebelum ini pun setiap surah banyak cerita Nabi Musa dan Fir'aun ni. Surah Baqarah ada, surah Ali Imran ada. Banyaklah setiap surah. Surah Al-A'raf, surah Taha, surah Qasas lagi. Banyak sampai itu dia, dan ditafsirnya lebih kurang perjalanan yang sama, perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi dalam surah ini, surah An-Nazi'at ini turun di Mekah bagi menerangkan tentang perjuangan Nabi Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun. Fir'aun ni katakan Ramses yang kedua lah. Ramses yang kedua. Fir'aun ni ibarat kita raja-raja lah kan. Raja ni ramai ketika itu. Tetapi raja yang disebut dalam Al-Quran, kebanyakan ahli tafsir menyebut Ramses yang kedua ni. Ramses yang kedua. Fir'aun tu. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, lawatlah di muzium Mesir itu. Di muzium Mesir itu ada Fir'aun. Dalam dia ada Fir'aun. Ada jasad Fir'aun. Masuk dalam muzium tu kena bayar. Lebih kurang RM50 duit kita lah. Kemudian nak jumpa Fir'aun tu bayar lagi, 2 kali bayar. Menyusah betul lah Fir'aun ni, dari dulu sampai sekarang. Fir'aun ni kan, nak masuk tempat dia tu lebih kurang kawasan surau kita ni lah. Dia di tengah-tengah. Yang tepi-tepi ni, mumia ni kuncu-kuncu dia lah. Banyak lah kuncu-kuncu dia. Dia di tengah-tengah. Sambil tengok tu buat laknat sikit lah. Laknat kau. Allah melaknat kau. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran Fir'aun ni banyak tadi, sehingga tubuh dia tu menjadi penyaksi sehingga ke hari ini. Berapa lama nama Nabi Musa sampai sekarang ni kan? Ribu-ribu tahun. Fal-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan tubuh Fir'aun tu. Supaya apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya dapat orang yang di belakang melihat. Termasuklah di zaman kita ini boleh tengok dia. Rupa Fir'aun. Dia masih nampak macam ada kulit lah. Tak besar lah. Besar sikit pada imam kita lah. Macam tu lah. Kalau duduk menunjuk tu, dia tak besar, dia tu kecil. Kemudian kalau dia tampalkan gambar tu, muka dia memanjang sikit. Memang garang muka tu. Muka dia tu kan garang sikit lah. Muka manusia. Kecil-kecil tubuh ni kan, bukan besar sangat. Itulah Fir'aun. Kalau pergi Mesir, jangan lupa kena lawat tempat-tempat sejarah Nabi SAW. Ada tempat sejarah Nabi Maryam, Sayyidatina Maryam dilahirkan.
tempat Sayyidina. Tapi tempat itu gereja Nasara yang kontrol, tempat Sayyidatina Maryam dilahirkan. Menurut penafsir Asy-Syihab, bertanya seperti ini adalah bermaksud takrir, pengulangan. Kerana dalam surah-surah yang lain juga tentu disebutkan tentang Fir'aun. Banyak disebutkan wa idh najjaynakum min ali fir'aun su'al 'adzab yuzabbihuna abnakum wa yastahyuna nisaakum. Banyak dalam Al-Quran sebut ketika mana kami menyelamatkan kaum Nabi Musa alaihissalam daripada ditenggelami dan kezaliman Fir'aun. Yuzabbihuna abnahum, dia menyembelih anak-anak, wa yastahyuna nisaakum, anak-anak lelaki itu dibunuhnya, anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Kenapa? Dibimbangi dalam firasat-firasat akan berlaku bangsa Bani Israel lelaki yang akan melawan Fir'aun. Dia orang buat firasat macam tu. Jadi lalulah mereka mencari-cari sekiranya ada baby yang lelaki itu, kita mesti bunuh. Okey. Jadi sebagai mengulangi dalam ayat-ayat lain, seketika menyeru akan dia Tuhannya, iznada rabbahu, maksudnya seketika menyeru akan dia Tuhannya, iaitu seketika Allah menyerukan atau memanggil Musa bil wadil muqaddas itu, di lembah suci tua. Di lembah suci tua ini adalah apa namanya tadi, iaitu di di Madian dikatakan dekat Suriah, di Syam, Madian, Syam, termasuklah Hijaz. Itu ketika dulu lah kan. Dalam surah Taha dan beberapa surah yang lain, ketika Nabi Musa telah membawa anak isterinya meninggalkan Madian menuju Mesir. Madian ini adalah satu nama tempat, Madian. Nama tempat yang mana berketurunan Madain bin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni lah. Mereka tinggal di situ. Ketika Nabi Musa dan anak dan isterinya meninggalkan Madian, nak mana? Nak menuju ke Mesir. Di tengah-tengah jalan, beliau melihat api di lereng Tursina. Dalam perjalanan itu, dalam gelap gulita kan, mana ada lampu suluk. Nabi Musa dengan isteri dan anak-anaknya berjalan-jalan di padang Mesir. Falamma ra'a Musa inni anastu naran sa'atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Manakala dia berjalan-jalan tu, dia lihat api, lihat api yang menyala, ada api yang menyala di tengah-tengah padang pasir, di padang yang gelap. Lalu dia beritahu kepada anak isterinya, tunggu sini, saya nak ambil api itu, boleh jadi kita boleh buat untuk masak, atau kita jadikan api ini untuk kita suluh jalan. Kita boleh berjalan, buat macam suluh api, buat jalan tempat yang gelap. Sesampainya di sana, bila dia api, tiba-tiba di lereng itu, di tempat api dia sampai di sana, di satu lembah bernama Tua tadi, dia mendengar namanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil nama dia, ya Musa. Sampai tak terkejut. Kalau kita dengan nama kita, tempat yang sunyi dipanggil apa macam? Pasang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Kalau dengar suara orang memanggil kita, tak ada orang, tapi nama kita dipanggil. Seram-seram sejuk naik bulu rumah. Itulah wahai Musa, Allah Subhanahu wa taala memanggil. Sebab tu Nabi Musa ini wa kallamallahu Musa, taklima, dia dipanggil kalamullah, yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nabi Musa ini digelar kalamullah. Kalamullah. Waktu dia nak melihat Allah Subhanahu wa taala, kan? Dia bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Qala rabbi arini anzur ilaik. Dia berkata, wahai Tuhanku, aku ingin melihat engkau, wahai Tuhan. Cubalah menjelma di depanku, aku nak bercakap. Qala arini anzur ilaik. Qala lan tarani, kata Allah Subhanahu wa taala firman, selama-lamanya kamu tidak dapat melihat aku. Qala lan tarani. Kalau nak tengok juga, walakin unzur ilal jabal. Jabal artinya apa? Bukit atau gunung. Kalau nak tengok juga, lihatlah di bukit sana. Lihat di bukit terus sana tu. Lihat di bukit sana. Falamma tajalla rabbahu bil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'qa. Manakala Allah Subhanahu wa taala menjelma dekat bukit tu, dia bentuk cahaya lah, ya, cahaya. Dia menjelma, tajalla rabbahu lil jabal ja'alahu dakka. Lalu Nabi Musa pun masa macam tercengang. Akhirnya tu dia pingsan. Nabi Musa pingsan tengok Allah Subhanahu wa taala, bukan tengok dia pun Allah tu, tengok Allah suruh tengok cahaya dari bukit tu je. Kenapa pingsan? Terlampau nikmat. Ya. Terlampau nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala itu sehingga pingsan. Macam mana itu? Kita boleh tak tengok Allah Subhanahu wa taala? Sekarang ulama mengatakan kita boleh melihat di hari akhirat itu. Tengoklah kita punya tahap amalan kita macam mana, kan? Kalau biasa-biasa dia, payahlah, kan? Tapi kalau biasa, memang sangat kasih, sayang Allah dan Rasul, peluang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala itu cerahlah, kan? Sentiasa ingat Allah. Itu ada pendapat-pendapat ulama. Baiklah. Setelah Allah memperlihatkan mukjizat yang akan dibawanya pulang ke Mesir, maka Allah pun memerintahkan kepadanya, ilhab ila Fir'aun. Nabi Musa dibekalkan beberapa mukjizat lah. Salah satu tongkatnya tu, wa'lum yadaka ila jaynka takhruj bayda' min ghairi su'. Maksudnya Nabi Musa juga dibekalkan macam tangan dia tu luar bayda', cahaya, kan? Cahaya yang putih. Dia letak bawah ketiak dia, kan? Kemudian dia keluar macam tu, dalam baju dia tu keluar tu tangannya, cahaya putih. Itu salah satu mukjizat Nabi Musa AS. Dan mukjizat yang besar bagi dia ialah Taurat dan juga tongkat Nabi Musa. Dia kata idhab ila Fir'aun. Idhab artinya pergilah. Itu perintah, command. Jadi perintah kepada Fir'aun kerana dia telah terlampau sangat. Orang terlampau sangat. Tagha ni maksudnya ialah ikut suka hati dia je. Kerana ada kekuasaan, dia rasa dia yang paling hebat. Ada kuasa, dia menjadi sombong. Dia ego. Pasal kuasa tu. Kuasa ni memanglah, kan? Kadang-kadang orang ni ada kuasa sampai tahap sampai kata dah sampai masanya untuk meninggalkan kuasa itu berat sangat. Sebab kuasa. Kalau kita ada kuasa pencen 80 pun boleh lagi. Kalau dia pencen 80 boleh lagi. Sebab apa? Kuasa. Ada orang yang suka kuasa. Ya, kena manusia.
memang perlu kepada kepimpinan dan kuasa. Jadi dikata Torah berarti tidak peduli kepada fikiran orang lain, diktator, dan mencapai juga merasa diri sudah menjadi Tuhan. Lebih hebat, ya. Kadang-kadang orang berkuasa ni sifat riak tu banyaklah dalam diri dia, kerana dia ada kuasa. Aku berkuasa, terpulang pada aku, riak dah, sombong dan sebagainya. Jadi terus kesewenang-wenangnya memerintah dinamai tughyan. Okey, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah jumpa Fir'aun, dia tu melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Nabi apabila Nabi Musa disuruh berjumpa dengan Fir'aun, dia kata pada Fir'aun, wahai Fir'aun, mundak ke aku jadikan kamu orang yang bersih? Engkau nak jadi orang bersih, mundak tak? Nabi Musa ni dia bercakap dengan Fir'aun ni berhati-hati. Dia tak boleh kasar dengan Fir'aun ni. Dia orang besar-besar, dia disuruh supaya hayyinan layyina, supaya berlaku lemah lembut dengan Nabi Musa, kan? Faqul la lahu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa tak mau pergi seorang-seorang, dia nak bawa saudaranya Nabi Harun. Lalu Allah berfirman, pergilah, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakka. Dia kata, pergilah kamu berdua ke istana, menghadap Fir'aun. Bila kamu bercakap, cakaplah dengan lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ikut dengar cakap kita. Masuk gitu dah, baru kawinan lain. Sebab itu Nabi Musa bila dia menghadap Fir'aun tu, dia baca apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kata kita ni ayat penerang hati. Sebenarnya ini ayat Nabi Musa, kan? Qala rabbi syrah li, bisyrah li apa? Sadri, lapangkan dadaku. Kalau kita nak berteman orang berdedak dada kita dah, minta Allah Subhanahu wa taala lapangkan. Kalau anak-anak kita buka kitab, kita sendiri pun buka kitab, kan? Kadang-kadang saya dalam menyampaikan ceramah macam ni pun permulaan dengan lupa rabbi syrah li, lapangkan dadaku, sadri, wa yassir li, permudahkanlah bagiku, amri, sesuatu urusanku mudahkan. Tak semestinya macam ni. Kalau kita nak buat kerja, itulah wa yassir li amri, permudahkanlah kerja buatku. Wahlul uqdatan min lisani, kau rungkaikanlah benda yang benda yang kata terikat ni di lidahku ni. Mana-mana lidah kita keli ni tolong lancarkan. Kita baca Quran tak lancar ni, bacalah ni, selalu baca ni. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani, supaya lidah kita ni lancar. Itulah doa Nabi Musa ketika menghadap Fir'aun. Jadi dia kata, mahukah engkau menjadi orang yang bersih? Jadi Fir'aun, iaitu bersih jiwamu daripada kesombongan. Nabi Musa nak minta supaya Fir'aun ni mengakulah, jangan sombong. Kita memanglah raja, kita memanglah ketua, tapi jangan sombong. Bersihkan fikiranmu daripada pengaruh orang-orang yang selalu mengelilingi engkau kiri dan kanan. Siapa dia? Siapa dia kiri kanan Fir'aun tu? Haman dan Perdana Menteri dia tu, dan juga tenteranya.
Dan tentera 3 orang ni dalam kisah Nabi Musa ni tak ada yang lain. Ceritanya Fir'aun, Haman, Qarun dan tenteranya. 4. Fir'aun sendiri, Haman, Perdana Menteri, Qarun, harta banyak tu, dan juga tentera dia. 4 orang ni, kiri kanan dia. Sebab tu dia jadi sombong. Kan? Sombong dia nak tengok, nak apa nama ni, Tuhan Nabi Musa. Engkau betul ada Tuhan? Aku nak tengok Tuhan kau. Dia kerahkan kepada orang-orang dia supaya buat satu tangga ataupun bangunan yang tinggi supaya dia dapat melihat apa? Tuhan Nabi Musa. Tak tahulah setengah ahli tafsir, setengah pengkaji mengatakan Fir'aun membina 7 kilometer ke atas tu melihat Tuhan Nabi Musa. Wallahu a'lam. Betul ke tidak? Tapi itu pengkaji yang masih lah, belum tepat lagi kan. Sebab yang kita lihat ni di Giza tu, piramid tu memang tinggi lah. Piramid tu batu besar-besar. Cuba tuan-tuan bayangkan batu besar tu. Dulu bukan ada kren untuk angkat benda tu. Macam mana dia kutip batu tu sampai ke atas tu? Tinggi. Piramid tu, dia ada banyak piramid pula. Kemudian zaman dulu di situ adalah lembah, tempat kapal keluar masuk. Tapi tak ada lagi lah, kawasan tu jadi di padang pasir. Piramid tu saya terbayang macam mana ya. Dulu maknanya dia orang ada teknologi sendirilah nak mengangkat batu yang besar tu. Apa Nabi Musa? Ada juga setengah mengatakan dia tanya kepada Perdana Menteri dia, aku nak tengok Tuhan Musa ni. Aku nak buat tangga. Kata Haman, buat apa kau nak tengok Tuhan Musa? Kalau kau pergi ke atas pun bukan kau dapat apa. Bukankah kamu itu Tuhan? Itu peranan Perdana Menteri. Cerdik betul si Haman ni. Dia kata, kau nak tengok Tuhan Musa? Kankah kau Tuhan? Katanya. Oh ya, tak ya juga. Memanglah aku Tuhan. Jadi dia tak melihat Tuhan. Kena orang sebelah kanan dia, iaitu Haman sendiri, mempengaruhi Fir'aun laknatullah. Itulah kira-kiranya. Faqul hal laka ila an tazakka, maukah engkau nak bersihkan hati dan diri kamu. Kemudian wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjuki engkau jalan kepada Tuhan kau. Kau nak tak aku tunjukkan kamu kepada jalan yang benar, aku tunjukkan kepada jalan yang lurus. Sebab Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Allah lah Tuhan aku dan Allah lah Tuhan kamu. Bila kamu kenal Allah, kamu akan membersihkan hati dan jiwa kamu daripada sikap ataupun sifat sombong, angkuh, ego dan sebagainya. Jadi tazakka maksudnya ialah suci, suci. Wa ahdiyaka maksudnya tunjuk. Jadi menunjukkan diri ke jalan kepada Allah supaya hatinya menjadi suci. Kemudian ayat tulisnya sehingga engkau jadi orang yang takut kepadanya, ya. Ila rabbika fatakhsha, sehingga engkau jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tafsir yang dikarang oleh Syekh Az-Zamakhsyari ini dalam tafsirnya diterangkan dari hal fatakhsha, takut kepada Tuhan. Maksud takhsya ni takut kepada Tuhan kerana tempatnya terletak di sana. Siapa yang ada rasa takut kepada Allah, dia kata, akan timbul daripadanya segala perkataan yang katanya beruntung
pertanyaan, perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang baik. Kalau ada rasa takut kepada Allah, dia kata maksudnya kalau kita takut kepada Allah, maka di sana timbul ada perasaan yang baik. Jadi dimulai perkataan dengan tanyaan, mahukah engkau atau sudikah engkau? Ialah mempersilakan dengan secara halus. Ini peranan Nabi Musa, seperti yang saya kata tadi. Nabi Musa menghadap Fir'aun, dia mesti dengan keadaan lembut, dengan bahasa yang lembut, bahasa yang tidak menyakitkan, ya. Jadi tegasnya, kalau kita nak hormat kepada seseorang, kita mesti jangan merasakan kita tadi bercakap secara hebat di depan dia, ataupun kita nak menasihatkan seseorang, ya, kita mengurang hormat kepadanya. Bahasa kita kasar, kan? Kita nak ajar, tapi kita menggunakan bahasa yang kasar. Itu memang dia tak akan dengar dakwah kita. Kalau kita pergi ke tempat-tempat di Sabah, Sarawak, kan, saya pernah dulu masuk ke kampung-kampung, kan, masuk ke kampung orang ni, ialah kita datang kampung orang, dan kita datang untuk berdakwah, nak menyampaikan risalah. Kita tak boleh secara masuk serta macam seolah-olah kita lebih tahu, seolah-olah kita lebih tahu tempat dia. Tempat tu anjing yang banyak, ya. Kita nak mengajar, seminggu sekali masuk, diorang dulu dia Islam tetapi tidak diamalkan, kan, lama dah, dalam 20 tahun dah Islam, tapi tidak pernah sembahyang. Surau ada, tapi surau itu tidak digunakan. Rumput panjang, tempat anjing tinggal, anjing duduk di luar. Bila kita masuk, kita bersihkan surau itu, kan. Mereka memelihara setiap rumah ada anjing. Ini apa nama ni, bangsa Tegalog ni, kan, di Sabah masa itu. So kita mengajar tauhid, nak mengenal supaya dia kenal Allah, mengajar tauhid ketuhanan, supaya dia yakin apa yang dinamakan tauhid dan akidah. Dia tak tahu. Kemudian kita masuk pula bab syariat, bab solat, ada juga bab solat, belajar sembahyang dan sebagainya. Lama jugalah, lebih kurang dalam dekat nak setahun, nak menceritakan tentang anjing tu, babi tu, babi ada di tempat tu, anjing ada. Kita nak cerita tentang haram semua ni tak boleh. Sensitif. Jadi secara perlahan, elok, sehingga dia sendiri bertanya, Ustaz nak tanya lah tentang bagaimana kata orang kita pegang anjing ini, nak boleh tak katanya. Di situ masuk, barulah kita bercakap sebenarnya macam ni. Kita bukan nak salah nak melihara anjing ni, tetapi dalam Islam ada cara dia. Kita bagilah cara-cara dia. Lama-lama dia dengar tu. Dengar ketua kampung ni, dia punya anjing tu macam serigala, besar. Saya pernah tengok dia peluk. Besarnya anjing tu, ya. Besar anjingnya macam serigala. Dan cikgu yang duduk di situ pun orang Kelantan. Dia kata memang anjing dia besar-besar ni, tinggi. Dia memang di bawah rumah dia tu banyak anjing. Bila dia tanya macam tu, agak dalam seminggu 2 minggu tengok tak ada dah anjing tu, kan. Dalam rumah dia, di pagar di rumah dia tu, keliling dia tu. Bila kita cerita bagaimana cara memelihara anjing, kita dengan anjing macam mana, hubungan kita dengan dia, kan. Kita tak boleh lepas kata je kau sebut saya bunuh, sembuang, tak macam tu. Cara dia lah. Bila dia ikut cara kita tu, dia pagar rumah dia, dia minta samak lah apalah. Di situ dakwah sebenarnya. Dia tak terus menerima, tetapi sedikit demi sedikit, kalau dia dah faham, dia akan menerima dakwah dia. Begitulah sebenarnya yang dinyatakan di sini. Metod dakwah
Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Harun, saudara Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tuan hadirin yang dimati sekalian, fa'aradul ayatul kubra, lalu diperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Apa mukjizat yang besar itu? Disebut dalam surah-surah ini. Surah itu telah disampaikan oleh Musa kepada Fir'aun sebagaimana dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha. Dalam surah-surah yang lain, dia datang berdua dengan Harun ke istana, dan sampai di sana mereka perlihatkan mukjizat itu. Apa dia mukjizat? Tongkat beliau menjelma menjadi ular besar, dan tangan beliau dimasuk ke dalam ketiak, dan setelah dikeluarkan, keluarlah dari tangan itu cahaya yang bersinar. Tongkat Nabi Musa adalah ular yang besar yang menelan tongkat-tongkat ataupun ular ahli sihir Fir'aun. Sehingga ahli sihir Fir'aun pun beriman, qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Apabila mereka kalah dalam percaturan, ular Nabi Musa menelan ular sihir Fir'aun, lalu tunduk sujudlah ahli sihir Fir'aun. Dia berkata, qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Mereka berkata, kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Marah Fir'aun. Dia kata apa? La uqatti'anna aydikum wa arjulakum. Aku akan potong tangan kamu, kaki-kaki kamu. Tetapi oleh kerana keyakinan ahli sihir ni kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak takut tangan dan kaki mereka dipotong oleh Firaun. Itulah ceritanya itu. Tongkat Nabi Musa menjadi ular. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Apa yang ada di tangan kamu Musa? Qala hiya asaya. Nabi Musa kata, inilah tongkat aku. Kata, campaklah tongkat kamu ya Musa. Qala alqiya ya Musa. Allah berfirman, campak tongkat kamu Musa. Falqa hiya hayyatun tas'a. Bila dicampak, maka dia menjadi ular yang hidup, ular yang besar. Ya, ular yang besar. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra. Kemudian tangannya dimasuk ke dalam bagi ketiak itu, kemudian dikeluarkannya jangannya menjadi cahaya yang bersinar. Bayda artinya cahaya yang putih bersinar. Fakadzdzaba wa 'asa, tetapi Fir'aun mendustakannya. Fir'aun tak mau dengan mukjizat Nabi Musa. Dia kata dia kata itu hanyalah sihir belaka. Dia dah lawan sihir itu. Kata Nabi Fir'aun, dia tak nak dengar cerita Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, kemudian di ayat akhir daripada cerita kisah Nabi Musa ini, dia kata fa'aradul ayatul kubra fakadzdzaba wa 'asa summa adbara yas'a fahasyarat fanada. Apabila kemudian itu, maka Fir'aun pun tidak mahu mendengar dakwah Nabi Musa, maka dia pun berpaling, maka dikumpulkan rakyat jelata. Rakyat jelata, dikumpulnya rakyat jelata ramai-ramai. Kemudian dia pun berkata, dia berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Dikumpul-kumpulnya, kamu percaya tak? Katanya, hari ini aku akan bagi kamu bermacam-macam yang kamu sukai, yang kamu nak. Hari ini kamu nak, aku bagi. Maka aku nyatakan di sini, kata faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi, maka sembahlah aku. Melalui mereka, rakyat-rakyat tunduk sujud kepada Fir'aun, melampau Fir'aun. Lalu dia berkata faqala ana rabbukumul a'la.
Fa'akhadahu Allah nakal al-akhirati wal ula, maka diseksalah dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Diseksa maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada Nabi Musa, ya, supaya keluar daripada situ. Kemudian bila keluar daripada situ, Fir'aun pun mengikut. Nabi Musa dengan apa nama, kaum dia tu lah. Dia pergi ke apa nama ni, pergi ke lautan. Bila pergi laut, kita tahu cerita ni kan, laut apa nama ni, laut merah tu. Kemudian pukul dia dekat atas apa nama ni, air, kemudian terbelahlah air tersebut, maka lalulah dia di sana, Nabi Musa di sana. Kemudian dikejar oleh Fir'aun. Apabila sampai di daratan atas, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa pukul lagi laut. Kemudian tercantum laut. Fir'aun yang mengikut jejak duduk di tengah-tengah, tengah-tengah dasar laut itu. Bila dia dicantum laut, maka dia tenggelam dan lemas, mati lemas. Itu yang sekarang dijumpa garam kan, garam melalui baju dan kulit tu. Apa nama ni, Profesor Berkeley daripada Perancis, dia mengkaji Fir'aun ni. Dan betul, inilah Fir'aun yang mengejar Musa. Dan mumianya itu diletakkan di museum seperti yang saya cerita tadi, di museum Mesir. Tuan hadirin yang dirahmati sekalian, sesungguhnya pada demikian itu menjadi ibrah bagi orang-orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ayat yang terakhir ini, kejadian yang berlaku kepada Firaun ini boleh menjadi ibarah, jadi menjadikan pengajaran, menjadi kaca perbandingan untuk kita ukurkan pada diri kita sendiri ataupun siapa saja, bahawa bagaimana kuasa manusia namun tenaganya terbatas. Kuasa macam mana pun, hebat macam mana pun, tetap terbatas. Akhirnya akan luput dia apa nama ni, zaman, dan habis, hancur. Atau kullu syai'in halik, semua tetap sesuatu itu adalah halik, akan musnah, illa wajhullah, melainkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja yang kekal abadi, tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita menginsafkan hari ini, menginsafkan kita supaya mudah-mudahan Allah merahmati kita, beriman kepada apa yang telah dibawa oleh para nabi, khususnya cerita tentang Nabi Musa alaihissalam dan juga saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Allah merahmati kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna 'ilma, Allahumma arzuqna fahma, Allahumma nawwir bi nur 'ilmik, Allahumma 'allimna an-nisyan, Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.